Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahu rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, bersua lagi kita dalam program Bicara Ilmu Jabat Pendidikan Daerah Tanah Merah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan bacakan satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kelebihan menuntut ilmu. Jadi untuk dapat kelebihan menuntut ilmu ini, biarlah kita cari ilmu itu kerana Allah, bukan kerana kita nak kerja, bukan kita nak dimuliakan dan disebut orang alim, tetapi apa yang kita buat itu adalah kerana menurut perintah Allah. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم daripada Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalan bagi dia untuk menuju syurga Allah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha, dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi ridwan bima yasna, kepada orang yang menuntut ilmu ini sebagai tanda redha apa yang dia buat. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma, ila akhir hadis. Dan sesungguhnya orang alim ni, orang-orang yang banyak ilmu ni, dia akan diminta ampun oleh Allah, kepada Allah SWT, oleh penduduk di langit dan juga di bumi. Sehingga kan Nabi sebut hatal hitanu fil ma, sehingga ke ikan-ikan di dalam air. Ikan dalam air banyaklah tuan-tuan. Penduduk di langit pun banyak, penduduk di bumi banyak. Jadi kelebihan orang yang menuntut ilmu ini besar. Jadi yang saya nak sebut sininya seperti yang berlaku satu peristiwa kepada yang diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, seorang ulama Syria, yang mana seorang penggali kubur yang telah menerima satu jenazah lelaki pada suatu hari. Bila jenazah tu diturunkan ke dalam kubur, dia melihat kuburnya melebar selebar-lebarnya dan tumbuh taman di taman syurga dalam kubur dia. Sehingga kan dia terkejut, lalu dia pun jatuh peksa. Orang yang ada situ pun akak dia naik dan genji-genji air. Dia pun tanya, gapo hak berlaku sebenarnya? Jadi dia kata, ni berlaku satu peristiwa yang mana kubur luah patut tumbuh taman syurga. Dia terkejut sangat sehinggalah dia peksa. Dan peristiwa itu berlaku telah berbulan-bulan. Lalu mari pula seorang perempuan yang sama pada bulan-bulan yang lepas tu. Seorang dia mari satu jenazah lelaki yang mana dia kata musiak ke kubur, ada jenazah nak mari. Lepas tu jenazah yang kedua ni, seorang lelaki juga, bila nak turun itu berlaku peristiwa yang sama dengan jenazah yang pertama. Tapi kali ni dia tidak pesen. Jadi penggali kubur ni dia turun naik dan bertanya kepada perempuan tadi, sebenarnya mu siapa? Perempuan itu kata, aku adalah ibu kepada anak aku beberapa bulan lepas meninggal dan hari ini meninggal pula. Aku ibu dia. Jadi penggali kubur ni pun kata, mengalami peristiwa tu, dia cerita kepada perempuan ni, sebenarnya anakmu dapat keistimewaan yang sangat besar, aku tengok. Orang lain tak nampak, aku nampak. Yang Allah buka kepada aku. Jadi sebenarnya apa dia amalan anakmu? Jadi perempuan ni kata, anak aku yang pertama tu sebenarnya kerja dia ngaji, cari ilmu. Dan anak aku yang kedua ini orang yang menyara anak aku yang pertama yang meninggal tu, dia jadi tukar kayu.
dia jadi tukar kayu, dia sara pengajian anak pertama. Jadi dengar gitu, tahulah penggali kubur tu orang yang cari ilmu dan orang yang membantu, memudahkan orang lain cari ilmu, dua-duanya Allah bagi syurga. Dan oleh kerana gitu dia sedar, dia pun telah pergi ke Masjid At-Taubah di Syria tu. Dia jumpa dengan Syekh Sa'id Al-Burhani, iaitu ayah Syekh Hisham sedih nak cerita ni. Dia kata saya nak cari ilmu. Tengok kepada umur dia 45 lebih tu, umur dia tu. Baru start rasa nak mengaji. Jadi Syekh Sa'id pun kata, "Bapa baru nak mengaji?" Dia pun ceritalah peristiwa yang berlaku. Okey, tak apalah, kita start lah. Tak cari ilmu. Dan dia pun belajarlah di Al-Ajrumiyah, Syria. Dan penggali kubur ini oleh kerana kesungguhan dia mencari ilmu kerana Allah, dengan kesedaran, dengan rasa yang benar, ikhlas kerana Allah, dia menjadi seorang ulama, yang salah seorang ulama terbesar di Syria, iaitu Syekh Abdul Rahman Al-Hafar. Dan Syekh Abdul Rahman Al-Hafar ni dengan anak-anak dia, cucu dia, sehinggalah ada sahur juga anak beranak dia ini, Syekh Abdul Razak Al-Hafar, anak beranak dia juga. Jadi daripada peristiwa ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia kebenaran apa yang Nabi sabdakan, iaitu Allah permudahkan jalan ke syurga orang yang mencari ilmu tadi. Bukan setakat itu, orang yang memudahkan orang lain pun Allah buka ke jalan untuk ke syurga. Dan benar jugalah seperti mana yang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, ayat pertama yang diturunkan, ayat 1 hingga 5 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Azim. Allah mulakan dengan bacalah. Jadi perintah Allah kita buat ini kerana menjunjung perintah Allah. Cikgu-cikgu, kita juga mengajar dan kita juga belajar. Apabila kita mengajarlah kerana Allah, dan apabila kita belajar juga jangan lupa kita ini belajarlah kerana Allah, kerana mencari keredaan Allah agar kita selamat bahagia di dunia dan di akhirat insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.